apa kejadian di waktu-waktu terakhir. Reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Tema utama Belanjawan 2024 yang telah dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim petang tadi. Belanjawan Madani kedua menghamparkan tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Semua usaha yang dirangka menyusul setiap keutamaan dan penanda aras ekonomi madani yang terbahagi kepada 3 tumpuan utama, termasuk tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan serta peningkatan darjat hidup rakyat. Belanjawan Madani kedua juga memperuntukkan RM393.8 bilion iaitu belanjawan tertinggi yang pernah dibentangkan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM303.8 bilion adalah untuk perbelanjaan mengurus, manakala RM90 bilion adalah untuk perbelanjaan pembangunan dan RM2 bilion sebagai simpanan luar jangka. Pembentangan Belanjawan Madani juga dilihat sebagai langkah inisiatif kerajaan perpaduan memperbaiki kedudukan kewangan yang sihat meskipun negara berdepan dengan rintangan ringgit, sekaligus memastikan taraf hidup rakyat dan kelangsungan ekonomi negara dipertingkat secara mampan melalui pembangunan negara dan bantuan sasar. Tentu sahaja rakyat mahu melihat belanjawan kali ini terus membawa transformasi lebih efektif kepada negara, terutama dari aspek pemulihan ekonomi. Setiap dasar dan inisiatif yang dirangka benar-benar mengambil kira denyut nadi rakyat serta iltizam kerajaan bagi memulihkan ekonomi yang serba mencabar. Bersama-sama kita ikuti analisis belanjawan selanjutnya bersama tetamu di studio. Ini adalah analisis Belanjawan 2024. Anda telah pun mengikuti pembentangannya secara langsung di saluran TV1 khususnya. Dilakukan oleh Menteri Kewangan yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia dengan tema reformasi ekonomi memperkasa ataupun memperkukuh kedudukan rakyat. Ini adalah merupakan suatu, saya anggap sebagai pembentangan yang secara hakikinya memberikan cerminan terhadap aspirasi agenda madani yang dipikul oleh PMX kerana bajet yang sebelumnya mungkin agak dibatasi oleh ruang lingkup masa. Dan melihat kepada tema reformasi yang cuba dibawakan, saya cuba mencari apakah suatu pendekatan yang mungkin terlalu luar biasa. Namun, ia menginsafkan saya kerana sebenarnya hakikat ekonomi Malaysia ini cabaran yang lebih getir adalah di dalam perlaksanaan. Dan kita sudah pun mempunyai dokumen yang cukup baik dalam pelbagai dasar yang turut dibentang dan disentuh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan seketika tadi. Assalamualaikum, salam hebat. Saya Syed Munawar bersama 3 panelis memberikan analisis Belanjawan 2024 ini. Sebelah kanan saya adalah Profesor Dr. Baharom Abdul Hamid, penganalisis ekonomi dari International Center for Education in Islamic Finance, INSEF. Prof, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diapit di tengah-tengah oleh saudara Syahril Sabarudin, fellow penyelidik Baitul Amanah. Syahril, jumpa lagi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan di hujung sana adalah Profesor KS Jomo, pakar ekonomi. Prof, terima kasih kerana sempat bersama kami dalam kesibukan yang ada. Boleh saya mulakan dengan Prof terlebih dahulu. Dalam melihat Belanjawan 2024 ini, apa yang paling menonjol yang harus kita berikan fokus dari kacamata pemerhatian Prof? Terlebih dulu, Assalamualaikum. Soal bagi saya yang paling penting bukan Belanjawan hari ini, tetapi apa yang telah berlaku kemarin. Iaitu rang undang-undang telah diluluskan. Dan bagi saya itu rang undang-undang itu merupakan satu gari yang akan mengikat tata kelola ekonomi kita. Bukan seluruhnya, tetapi terutama sekali memandangkan krisis demi krisis yang pernah berlaku. Dan, apa yang ruang yang ada kepada pihak kerajaan untuk menangani sesuatu krisis itu agak terhad. Kalau kita lihat apa yang dikatakan had pinjaman itu adalah sepatutnya 60% dikatakan. Tetapi apa yang telah berlaku setakat ini, kita dapati bahawa had itu sudah dilebihi. 60.6 kalau tak silap saya.
Jadi dengan sendirinya ini bermakna bahawa kalaulah sesuatu berlaku yang memerlukan kerajaan belanja lebih, ruang itu tak ada. Ya. Jadi saya menganggap bahawa satu pendekatan yang menekankan apa yang dikendaki oleh pasaran, maknanya oleh pasaran bond, oleh pasaran-pasaran yang lain itu adalah sesuatu yang kurang bernasabah. Kerana dia dan mengikut rang undang-undang itu diperlu lapor 2 kali setahun. Ya, itu lebih kurang sama dengan apa yang dikata setiap penggal ataupun setiap suku tahun. Ya, dan ini sesuatu yang menjadi masalah. Kalaulah berlakunya sesuatu krisis, ya, sama ada pandemik ataupun krisis-krisis yang lain, apa yang kerajaan boleh buat dengan rang undang-undang demikian. Jadi saya rasa itu sesuatu yang tidak patut dipikirkan. Misalnya kalau kita lihat pada tahun 97 ada krisis kewangan dan Menteri Kewangan Perdana Menteri sekarang yang menjadi Menteri Kewangan ketika itu dia telah belanja lebih. Ya, dia belanja lebih buat kali pertama. Selama itu dia selalu mengimbangi belanjawannya, tetapi pada ketika itu dia belanja lebih untuk menghadapi krisis mata wang Asia yang bukan disebabkan oleh Malaysia tetapi disebabkan oleh faktor luar. Apalagi kalau kita lihat keadaan di dunia sekarang, kita dapati bahawa ada banyak faktor yang sukar ditangani, ya, dan tidak dapat dikuasai oleh mana-mana pihak, terutama sekali sebuah negeri yang agak kecil seperti kita. Namun demikian boleh dikatakan bahawa belanjawan pada keseluruhannya walaupun tidak mengandungi cukai-cukai baru yang bagi saya lah satu belanjawan yang berani patut mempunyai cukai-cukai baru yang mungkin tidak popular tetapi memandangkan bahawa pilihan raya negeri itu sudah selesai dan sebagainya. Ini waktunya untuk mengenakan cukai-cukai baru termasuk cukai pendapatan dan cukai terhadap kekayaan. Memang ada. Tidak boleh nafikan. Capital gains tax dan sebagainya. Itu langkah-langkah yang baik. Tetapi tidak cukup untuk untuk membiayai segala tambahan dari segi perbelanjaan. Dan kalau kita lihat dari segi perbelanjaan pembangunan, boleh dikatakan tidak begitu ambitious, ya, memandangkan masalah yang kita hadapi misalnya dari segi perbelanjaan untuk kesihatan. Memang ada tambahan yang agak besar untuk kesihatan misalnya dibanding dengan sektor-sektor lain, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi janji Pakatan Harapan sendiri menjelang pilihan raya 2018, iaitu untuk meningkatkan perbelanjaan untuk kesihatan sehingga 4% daripada GDNK. Ya, seperti yang diharapkan menerusi kertas putih kalau ianya dapat direalisasikan. Saya ada soalan susulan nanti berkait tentang akta yang disebut penting itu, tapi saya beralih dahulu kepada Prof. Bahrom. Prof. Jomo mengatakan bahawa tiada cukai baru yang diperkenalkan dan disebut sebuah belanjawan yang berani itu harus mampu memperkenalkan itu. Dan dalam konteks politik juga mungkin ini masa yang baik kerana kita menjangkakan pilihan raya. Dalam konteks politiknya mungkin ada julat masa sekitar 3 tahun. Tetapi menarik juga kerana perolehan ataupun trajektori unjuran pendapatan juga nampaknya bertambah. Jadi bagaimana kita memahami itu dalam limitasi yang ada ini dengan serba-serbi cabaran peratusan perkembangan ekonomi yang agak moderate begitu, tapi kita masih yakin bahawa perolehan kita akan boleh bertambah. Pertama saya ingin mengulas sampai Prof. Jomo kata dia bukan kata tiada cukai baru, tetapi dia kata tiada pertambahan signifikan cukai baru dan cukai langsung. Cukai langsung. Tapi bagi saya kalau saya nak merumuskan belanjawan ini, saya akan mengatakan sebagai satu perbelanjaan yang bertanggungjawab. Sebab apa saya kata bertanggungjawab? Sebab kerajaan menyedari bahawa kantung negara tidak sebesar biasa. Dan majoriti daripada belanjawan ini adalah untuk perbelanjaan operasi. Dari segi perbelanjaan pembangunan, seperti mana kita jangka,
kementerian yang mendapat lonjakan paling tinggi adalah Kementerian Kesihatan. Tetapi kita pun tahu Kementerian Kesihatan sebenarnya sudah berada dalam satu keadaan yang boleh kita istilahkan sebagai nazak dengan pertumbuhan penduduk dan juga urbanisation. Projomo pernah berkata banyak kali urbanisation kat Malaysia ni kita kena kaji kembali. Sebab kawasan-kawasan yang kita kata rural dulu seperti Hulu Langat dan sebagainya sebenarnya sudah menjadi bandar. Jadi kita masih menggunakan penanda aras yang lama. Jadi ini harus dikaji kembali. Jadi lonjakan ini walaupun berlaku, walaupun dihargai, mereka mematuhi janji seperti pilihan raya yang lepas, tapi masih tidak cukup. Tetapi bagi saya ini adalah pertambahan yang mereka mampu. Bagi saya PMX masih lagi mengamalkan satu langkah yang berhati-hati. Maksudnya dia tidak ada willpower ataupun dia tidak mahu rock the boat. Tak mau menggoncang. Jadi dia masih lagi mengambil sifat yang berhati-hati. So balik kepada persoalan saya tadi, tidak ada pertambahan cukai yang signifikan langsung. Tapi trajektori hasil meningkat. Saya rasa antara satu ruang yang dilihat adalah menyekat ketirisan. Kalau kita lihat dalam belanjawan tadi, dalam ucapan pun banyak kali disebut ketirisan ini harus dihalang, bagaimana penguatkuasaan akan ditingkatkan, dan dia juga memberi beberapa contoh seperti penyekatan khasnya ketirisan daripada barang-barang kita panggil sin, iaitu minuman keras, arak, rokok dan sebagainya. Jadi saya pasti mungkin akan ada kerangka yang lebih besar, tetapi lebih daripada itu kita harus mengukur. Kita harus mengukur dan kita harus melapor. Saya bersetuju dengan Prof. Jomo bila dia kata RUU, kita harus melihat kepada semalam, RUU itu seakan mengekang kita, dan Malaysia merupakan sebuah negara yang agak terbuka, di mana kita adalah negara yang rapuh. Bila kita terbuka, maksudnya kita berdagang dengan agak besar, di mana 80% ekspor, 80% import. Apa saja berlaku di arena global, kita akan terkesan. Tapi sekarang ini kita seolah ada constraint, kekangan. Jika berlaku satu krisis di luar kawalan, seperti contoh, jika berlaku satu lagi pandemik, jika berlaku krisis mata wang dan sebagainya, ini akan memberikan satu tekanan yang besar. Sebab kita tidak boleh keluar daripada kekangan itu. Namun saya juga ada melihat ada perkara-perkara yang agak menarik dalam belanjawan ini. Selain daripada bits and pieces meal sebelum ini, ada banyak yang saya lihat agak komprehensif. Sebagai contoh, jika saya boleh tonjolkan, adalah bantuan kepada petani pesawah. Selain daripada subsidi, selain daripada insentif, kali ini juga mereka diberi perlindungan takaful, crop takaful. Maksudnya dia diberi perlindungan secara komprehensif. Selain daripada itu juga suntikan R&D, di mana kita ingin meluaskan tanaman 5 kali dalam masa 2 tahun. Jadi ini adalah serampang pelbagai mata. Selain daripada kita membantu golongan petani, nelayan dan sebagainya, iaitu golongan kita panggil vulnerable dan fragile, rapuh dan terkesan, kita juga dapat menyumbang sedikit sebanyak kepada food security. Kalau kita tahu hasil beras kita sekarang ini, sustainability dia telah menurun daripada 70% ke 65%. Apabila India memberhentikan ekspor mereka, Vietnam memberhentikan ekspor mereka, kita terkesan. Dan ini juga sesuatu yang harus diperhatian. Jadi secara mukadimahnya saya kata ini adalah satu perbelanjaan yang mungkin terlalu berhati-hati, sebab kadang-kadang Prof. Jomo kata kita Prof. Jomo kata perlu lebih berani. Prof kata terlalu berhati-hati. Saya nak tanya dengan Syahril pula, bagaimana pandangan awal Syahril? Secara umumnya saya rasa it will take a time untuk nak digest betul-betul. Yang saya tahu yang pembentangan ataupun apa yang dibahaskan ataupun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cuma mencakupi mungkin 30 hingga 50% daripada dokumen sebenar. So antara perkara yang saya rasa bukanlah keralatan tetapi kelompangannya, kalau saya boleh agak kritikal, adalah aspirasi ataupun perdebatan umum yang kita lihat, the anticipation of the people, especially dekat domain ataupun arena social media.
adalah berkenaan dengan dua intipati perkara ataupun dua perkara utama lah. Pertama adalah berkenaan dengan rasionalisasi subsidi. Tapi bukan a blanket statement seperti mana yang kita lihat. Dia mekanisme tu sebenarnya bagaimana boleh berlaku, walaupun disebut kata benda tu berfasa, dan saya yakin sebenarnya terjemahan dia ataupun the deliberation tu ada di dalam dokumen sebenar. Keduanya adalah berkenaan dengan dasar gaji progresif. So dalam masa saya melakukan beberapa kajian selama ni, saya banyak terlibat dengan social political punya staff. Antara perkara, dan saya rasa ini confirming kita punya cognitive bias, isu yang paling terkesan ataupun paling merunsingkan rakyat adalah isu kos sara hidup. Tetapi dia adalah sesuatu yang terlalu subjektif dan besar. Dia merujuk terus kepada dia punya kemampuan untuk berbelanja dan kemampuan untuk nak mendapat wang. Jadi bila kita dasar gaji progresif ni, kita utarakan benda ni ataupun menyebut kepada responden-responden ataupun siapa yang kita temu ramah, mereka sebenarnya terbuka, berminat nak memahami apa dia sebenarnya dasar gaji progresif. So, saya rasa disebabkan tak menyebut benda tu secara khusus di dalam kerangka belanjawan ataupun at least pembentangan pada kali ini, saya rasa ada sedikit missed opportunity untuk kita nak menjelaskan sedikit kerana the anticipation was built up. Dan sekarang ni saya rasa even yang berhormat Menteri Ekonomi pun pernah menyebut bila wartawan ajukan bila apakah dia perincian dasar gaji progresif, the anticipation was also built, memberitahu kata tunggu, mungkin dalam pembentangan belanjawan kita akan menyebut, tapi sayangnya tidak ada. Kerana perbincangan itu multidimensional. Kalau ikutkan dasar gaji progresif, bukan hanya sekadar menaikkan taraf pendapatan, but also meningkatkan skill. Kerana itu dia punya feedback mechanism. So Indian meningkatkan skill also untuk memastikan adanya retention. Syarikat-syarikat terpaksa menaikkan juga kapasiti dan juga kebolehan untuk memberi prospek kejayaan yang bagus. So benda itu sebenarnya adalah satu ekosistem yang mutually eksklusif bagi saya, dari segi peningkatan kerjaya, peningkatan pendapatan dan seterusnya, meningkatkan melonjakkan agenda pembangunan negara kepada landasan ekonomi yang lebih baik. Syahril menyebutnya sebagai ralat rasionalisasi subsidi dan juga gaji progresif ini. Ataukah ianya merupakan satu strategi yang disengajakan agar kita memberikan tumpuan kepada belanjawan pembentangan, dan ada saja episod-episod susulan yang harus kita nanti-nantikan. Prof Jomo, Prof Barung dua-dua dah tersenyum tu. Mereka mungkin ada insight yang kita tidak ada. Kita berehat dahulu dan kembali selepas ini. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Hai. Tahukah anda agenda penghijauan Malaysia dilaksanakan mulai tahun 2021 menerusi kempen penanaman 100 juta pokok. Pokok? Maksudnya semua jenis pokok. Tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dahan dan daun. Bersama kita jayakan kempen penanaman 100 juta pokok. Terima kasih kerana menghijaukan Malaysia.
pokok kita, kehidupan kita. Marilah bersama-sama menjayakan program penghijauan Malaysia. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga mereka akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Malaysia perlu menekankan model pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi R&D, NC&I. Bagi memasuki 30 negara teratas dalam indeks inovasi global menjelang 2025. 510 juta ringgit tersedia dana R&D di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Antaranya 50 juta ringgit dikhususkan sebagai geran padanan untuk universiti awam bekerjasama dengan sektor swasta bagi merancangkan aktiviti pendidikan dan inovasi. 76 juta ringgit untuk perkasa ekosistem R&D dan produk hasil ciptaan perusahaan perniagaan, NGO dan jabatan kerajaan. Innovaton yang mulai diluncurkan tahun ini mengetengahkan banyak hasil ciptaan anak tempatan yang boleh dikomersialkan. Dan ini harus disemarak supaya pendaya ciptaan di kalangan rakyat. Saya rasa berpuas hati dengan insentif yang diberi untuk penjawat awam, peningkatan dari segi bayaran tersebutlah. Jadi bayaran tu macam saya ada anak OKU. Jadi saya rasa bantuan tu sedikit sebanyak dapat membantulah. Peruntukan untuk perumahan 2.47 bilion, merancang untuk membuat membeli rumah tahun depan. Berterima kasihlah dengan PM kita. Saya rasa baguslah kerajaan ada banjangkan juga bayaran insentif sebanyak RM1,000 kepada pesara-pesara kerajaan dan juga kepada veteran yang berpencen dan tidak berpencen. Ini dapat membantu mereka dalam persediaan untuk persekolahan anak-anak pada tahun hadapan 2024. Menyambut baiklah apa yang telah diumumkan oleh PMX untuk pemberian insentif awal kepada penjawat awam yang bergrade 56 ke bawah. Dan dalam pada itu saya berharap apa yang sedang dikaji untuk sisa saraan tu dapat dilakukan sepenuhnya dengan lebih baik. Rakyat banyak skim yang diberi untuk rakyat dari seginya pelepasan cukai, lagi untuknya penjawat awam dari segi insentif yang diberikan. Sebagai rakyat Malaysia, first sekali saya secara personal bersyukur dengan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Walaupun dalam keadaan kegawatan ekonomi, dalam keadaan harga barang naik, memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan, terutama pada golongan-golongan yang B40. Jadi terima kasih kepada Perdana Menteri. Kerajaan dia tak, maksudnya dia ambil peduli tentang OKU, tentang golongan OKU. Jadi dengan adanya bajet tadi itu, nampak usaha kerajaan untuk meningkatkan terutamanya sukan di kalangan warga OKU. Ini adalah analisis belanjawan 2024 dibawakan secara langsung dari Angkasa Puri. Selamat kembali. 3 panelis menemani saya di studio, Profesor Dr. Baharum Abdul Hamid, Saudara Syahril Sabarudin dan Profesor KS Jomo. Antara gambaran awalnya adalah seharusnya ia lebih berani belanjawan. Yang kedua, mungkin terlalu berhati-hati, Prof. Baharum kata. Dan Syahril punya menyebutkan bahawa dua elemen ini diharapkan akan diberikan pembutirannya. Saya ingin bertolak daripada situ. Dua perkara yang ditimbulkan oleh Syahril, rasionalisasi subsidi.
disebut soal akan berfasa, ya, subsidi bersasar ini, dan juga gaji progresif yang tidak dibutirkan, yang diharapkan akan dibutirkan tapi tidak berlaku. Saya nak minta Prof Jomo untuk komen dua perkara ini. Saya rasa dari segi usaha untuk merasionalisasikan subsidi, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi jangan sangka bahawa dengan menyiasarkan subsidi itu langkah yang baik. Beres. Kerana untuk mencapai perpaduan dalam masyarakat, dan itu salah satu tujuan masyarakat madani. Untuk mencapai perpaduan, kalau ada mereka yang dapat subsidi, mereka yang tak dapat subsidi dan sebagainya, ini mengasingkan rakyat itu sendiri. Jadi sepatutnya ada setengah subsidi itu yang patut disampaikan kepada semua orang. Di samping itu, kita juga harus ingat bahawa kalaulah misalnya di sekolah, semua kanak-kanak, murid sekolah misalnya diberi layanan yang sama, diberi makanan misalnya, ya, kita dapati bahawa Kementerian Kesihatan pernah sediakan satu program RM2 sehari. Ya, yang memberi kesan yang cukup baik dari segi kesihatan, dari segi pembangunan jasmani, dan juga dari segi pembangunan kemajuan otak, ya, dan cognitive development. Ya. Jadi kita dapati bahawa program itu sepatutnya diamalkan. Tetapi kita dapati sekarang kementerian-kementerian ini tidak kerjasama antara lain. Jadi Kementerian Pendidikan selama ini menggunakan satu program untuk mereka yang kononnya B40, dan ramai orang sukar untuk bagi mereka itu mengaku bahawa saya miskin, saya perlukan subsidi. Jadi ramai orang yang sebenarnya layak. Jadi ini adalah masalah dengan penyiasaran. Kalau ada dua jenis masalah. Masalah mereka yang tak layak tapi tak dapat, yang tak layak tapi dapat, dan ada juga yang layak tapi tak dapat. Jadi masalah-masalah ini dengan adanya, misalnya Jepun pernah memperkenalkan satu program pemakanan di sekolah, ya, lebih daripada 1 abad lalu. Sekarang orang Jepun hidup lebih lama, lebih tua kalau banding dengan semua masyarakat lain. Ya, jadi ada kesan, tetapi juga perasaan kemesraan, persaudaraan di kalangan murid-murid di sekolah itu dipupuk dari awal lagi. Murid-murid yang lebih tua membantu murid-murid yang lebih awal. Jadi ini semua penting dari segi pembangunan masyarakat madani. Jadi saya rasa inilah yang patut ditekankan, tetapi itu memerlukan duit juga. Dan itu yang oleh kerana itu adalah saya sedih tidak ada langkah yang untuk mengenakan cukai langsung yang lebih yang dapat memperoleh lebih banyak hasil. Tetapi di samping itu juga perlu kita dapati cukai tidak langsung, tapi dari segi itu saya rasa Menteri Kewangan patut dipuji. Ya, beberapa cukai tidak langsung yang dikenakan dan cara dikenalkan, misalnya cukai perkhidmatan, saya rasa dari segi itu agak baik. Tetapi untuk misalnya masalah Kerajaan Pakatan Harapan yang 2018 yang membuat kesilapan untuk menarik balik. Jadi kita patut kita belajar dari kesilapan dulu, tetapi belajar daripada kekurangan dalam sistem yang ada dan memperkenalkan satu sistem yang lebih maju. Oleh kerana itu saya cadangkan apa yang dikatakan cukai nilai tambahan yang dipindah sesuai untuk keadaan di Malaysia. Tetapi saya rasa dari segi itu ada kesannya dari segi beberapa cukai yang telah dikenakan, ya. Tetapi untuk merasionalisasikan perbelanjaan lebih daripada subsidi yang nak disasarkan, ada usaha-usaha lain, dan selain daripada usaha untuk mengurangkan
kesan dari segi rasuah dan sebagainya. Saya tidak nampak misalnya ada usaha untuk misalnya untuk runding semula beberapa kontrak-kontrak yang diberi dengan harga yang telah melampau dan sebagainya. Ada banyak perkara yang patut diberi, dan kita dapati bahawa sekarang ECRL telah dihidup semula dengan yang asal itu, tetapi dengan belanja 20 bilion kurang daripada yang asal. Sebelumnya 20 bilion kurang daripada yang asal. Penjimatan yang sangat luar biasa. Hanya dengan negosiasi. Ya. Jadi ini menunjukkan saya harus diperbanyakkan bila saya timbulkan perkara ini 5-6 tahun dulu. Sebenarnya kontrak itu yang akhirnya kita akan belanja, kita akan bayar balik lebih pada 110 bilion itu. Sebenarnya itu kontrak yang itu satu semua kononnya halal. Rent seeking lah. Bagi saya rent seeking, kita sebut saja. Itu kita ragu-ragu nak menyebutnya. Itu adalah gejala rasuah, saya Prof. Tapi apa yang Prof bangkitkan ini, saya beralih kepada Prof Baharum dahulu. Menarik untuk kita ulas, kerana Prof menyebutkan antara cabarannya adalah penyampaian. Bagaimana targeting, mengenal pasti apabila ianya bersasar. Jadi penyasaran itu memerlukan tugas yang harus cermat dan tertib. Dan awal tadi Prof Baharum kita sebut, kata tidak ada pengenalan cukai yang signifikan walaupun ada adjustment dari segi kadar, tapi masih menggambarkan trajektori peningkatan. Dan saya ingat lagi lembaga hasil melaporkan selepas kerajaan perpaduan ini naik, kutipan cukai bulanan naik dengan signifikan. Jadi saya menganggap bahawa apa yang dahulu tak berlaku dah boleh dilakukan sekarang ini. Mungkin elemen-elemen itu tadi, soal negosiasi yang kemudiannya memberikan penjimatan 20 bilion, jumlah yang sangat luar biasa. Dan kita akui saja bahawa ketirisan itu kalau ia dapat ditutup, maka ia akan dapat memberikan kita pulangan yang lebih munasabah lah barangkali, Prof Baharum. Dalam konteks membicarakan itu dari segi kecekapan belanjawan, Prof Baharum. Okey, yang pertama apa yang berlaku adalah kalau kita lihat struktur cukai pendapatan. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri adalah mengecilkan braket. Kalau dulu kita akan bertambah gaji sebanyak RM100, baru kita akan pergi ke braket yang lebih tinggi. Lepas tu diturunkan RM50 dan sekarang ini braket itu menjadi lebih kecil. Jadi secara umumnya nisbah yang dibayar itu menjadi lebih besar, jadi hasil meningkat. Itu yang pertama. Saya kadang-kadang dianggap sebagai seorang leftist, tapi saya pelabelan kita tak ada masalah. Ya, tak ada masalah mana label apalah kan. Saya sama school of thought dengan Prof Jomo. Rasionalisasi subsidi adalah lebih baik daripada subsidi bersasar. Kenapa? Yang pertama, subsidi bersasar ni terlalu kompleks dan complicated. Kita nak berdasarkan apa? Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita pula kita kena sasarkan mengikut kawasan. Kawasan yang berbeza, pendapatan berbeza. Dan kenapa kita nak hukum orang yang mempunyai pendapatan tinggi? Mereka sudah pun membayar progressive tax yang lebih tinggi. Jadi sekarang kita kata, seolah kita kata, oh, gaji tinggi, bayar cukai tinggi, subsidi tak boleh dapat. Sedangkan subsidi ni kita harus lihat daripada satu konteks yang lebih luas. Subsidi adalah salah satu cara bagaimana kerajaan berkongsi kekayaan negara. Subsidi adalah salah satu cara bagaimana kerajaan menstabilkan harga. Jadi lebih baik kita bagi subsidi, macam Prof Jomo kata, kita tak mau mewujudkan beberapa kasta, beberapa darjah, beberapa kumpulan. Jadi nanti budak-budak akan kata apa? Oh, saya tak nak kerja bagus. Kenapa? Dahlah gaji tinggi, cukai tinggi, subsidi tak dapat. Lebih baik saya duduk B40, saya boleh menikmati segalanya. Jadi apa mesej yang kita nak sampaikan? Jadi kita harus berhati-hati dalam konteks ini. Bagi saya lebih baik kita buat secara pukal. Kalau kita sesuatu barangan tidak ada subsidi, tiadakan terus. Lebih baik daripada kita menyasarkan golongan tertentu. Dan ketirisan kalau kita jaga rasionalisasi kontrak, renegotiation dan sebagainya, kita dapat membuat penjimatan yang agak luar biasa. Mungkin sehingga 20 bilion seperti ECRL. Ya, itu baru satu projek. Baru satu projek. Kalau projek lain mungkin 50-60 bilion. Cuma kita sudah mula menjurus, Syahril, perbincangan ini ada analisis belanjawan 2024. Dia lebih besar. Cuma menarik tadi bila kedua-dua Prof sudah mula menghujahkan ia sepatutnya rasionalisasi subsidi bukan subsidi bersasar. Kepada khalayak umum mungkin tak ada beza. Pada dia sama saja soal pendekatan.
cuma dalam konteks perdebatan awal berkait tentang subsidi bersasar versus rasionalisasi subsidi ini, saya mendengar keluhannya khususnya dalam konteks subsidi bahan api. Kerana subsidi bahan api ini mewakili atau mencapai 90% daripada jumlah subsidi keseluruhannya. Jadi kalaulah ia dalam konteks itu yang akan ditangani nanti, mungkin bersasar lebih realistik pendekatan berbanding dengan rasionalisasi. Mungkin itu saya nak beri ruang kepada saudara Syahril dan kita sentuh sedikit itu sebelum kita pergi kepada yang lain. Sebab banyak sekali yang boleh kita sentuh. Jadi teruskan kesan anda, kita berehat dahulu. Syahril akan menarik nafas dan menjawab selepas kita berehat seketika. Okey. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Mau tanya tu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hai, lele. Ayah, santai say. Maaf deh, tumpang tanya. Halo? Cik. Ya. Hantar ni dulu Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunjuk apa sore Uncle? Saya nak pergi depan ni. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey ah. Kerajaan mengambil kira maklum balas yang diterima dan memberikan cukup masa kepada pembayar cukai. Maka kerajaan setuju menguatkuasakan e-invoice secara mandatory kepada pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi RM100 juta mulai 1 Ogos 2024. Pembayar cukai mengikut kategori pendapatan selainnya akan dibuat secara berfasa dengan sasaran pelaksanaan menyeluruh mulai 1 Julai 2025. Nombor pengenalan cukai TIN akan diperluas penggunaannya untuk menyokong pelaksanaan e-invoice ini. Pematuhan cukai secara sukarela yang seterusnya bagi mengurangkan ketirisan hasil akan diberikan perhatian.
Analisis belanjawan 2024, saya gantung satu soalan. Saya nak beri ruang kepada Ustaz Syahril memberikan pandangan balas tadi kerana kita sudah mula terjebak lah kot. Mula membandingkan antara rasionalisasi subsidi dan juga subsidi bersasar ini. Bagi saya, kepada majoriti penonton kita sama aja. Tapi kepada para ekonomis tentulah kita memahami dari segi strukturnya, pelaksanaannya itu berbeza, dan bukan setakat itu, kesannya juga akan berbeza dengan pendekatan yang berbeza itu. Jadi saudara Syahril, saya bangkitkan tadi mungkin yang banyak disebutkan soal bersasar ini akan menyentuh elemen bahan api kerana itu saja mewakili 90% daripada seluruh subsidi yang ada. Prof sebutkan makanan apa semua itu 10% saja. Yang ini yang besarnya dekat bahan api ini. Ya, bila menyentuh subsidi memang the complexity macam mana kita nak menjalankan subsidi bersasar itu akan menjadi satu persoalan yang sangat-sangat besar. Tapi saya rasa ada langkah yang ingin diambil oleh terutamanya Kementerian Ekonomi menggunakan database padu itu, which supposedly next month dia akan eksperimen. Lalu ada IKASE. IKASE tu sorry lah. Tapi macam padu tu data yang lebih integrated. Dan kalau ikutkan the pilot run ataupun the first test case should be next month menggunakan 1 juta household punya information. Tapi betul, bahan api ni kawalannya bukannya datang daripada data daripada padu tu, dia daripada enforcement. Even enforcement kereta daripada luar negara untuk hanya mengisi RON 97 sahaja pun gagal dilaksanakan dengan baik di Malaysia sebenarnya. So itu adalah persoalan yang besar. In the end, kalau katakan kita nak make sure that at least kita punya cost untuk rasionalisasi tak terlalu besar dan sebagainya, dan in the end tak menghampakan rakyat terbanyak, rasanya lebih elok kalau katakan subsidi pokal ni terus jalankan. Tapi kalau kita menyebut kepada itu mungkin bukan polemik utama berkenaan dengan rasionalisasi subsidi dalam kalangan orang yang mungkin tak apa kompleks pemikirannya. Sekarang ni kalau katakan yang masalah cukai, especially yang SST 8% tu, walaupun ada caveat di situ sebut kecuali F&B apa semua kan, saya rasa ada also kelompangan sedikit daripada segi pembentukan ataupun penceritaan ekosistem itu sendiri. Saya buka Twitter saja, saya melihat orang yang bertanya, kalau katakan saya nak menjual baju, kalau ikutkan fabric sepatutnya dia tak termasuk dalam SST 8%. Saya menjual di online punya ekosistem, saya still kena 8% through digital tax dan sebagainya kan. So in the end, cost tu mungkin akan transfer over to pengguna. In the end, dia akan menaikkan juga kos hidup dan sebagainya. So ini adalah benda yang senang, the easy link yang di-establish of orang tu banyak. So that's important in terms of cara kita menjelaskan bagaimana benda ni sebenarnya implicate benda yang proses-proses lagi besar, terutamanya yang berkaitan dengan kemandirian perniagaan. Apabila rakyat pengguna umum sudah mula membangkitkan itu, saya menganggap mereka sudah mula lebih cerdik, lebih cerdas. Sekurang-kurangnya perbincangan tu dah dia dengar pembentangan PM, dia kata, berarti selepas ni saya beli secara dalam talian, dia akan ada kenaikan. Prof tadi bangkitkan tentang apa juga pilihan yang dibuat. Nanti akan ada kos implementasinya. Misalnya dari segi subsidi akan ada kos yang mungkin tidak dibentangkan, tapi itu akan berikan, sebab tu saya kata tadi, mana saja pilihan, rasionalisasi ataupun bersasar, dia akan ada kesan yang harus kita fahami. Saya nak beri ruang kepada Prof untuk articulate sedikit. Ya, soalnya agak mudah lah. Soalnya soal penyiasaran dan memakan belanja. Betul. Sistem itu. Dan kerajaan yang mesti tanggung belanja. Jadi jangan sangka bahawa dengan rasionalisasi, apa yang dikatakan rasionalisasi, ini merupakan sesuatu yang akan mengurangkan perbelanjaan. Itu sebabnya saya rasa kita harus memikirkan bahawa dari segi perlindungan sosial untuk memajukan masyarakat, kita harus memikirkan beberapa isu, bukan soal satu perkara menjimat belanja. Ya, itu yang menjadi kayu ukuran dari segi kejayaan dan sebagainya. Tapi soalan yang dikemukakan pada saudara Syahril tadi bukan mudah, sebab kita lebih kurang 40 tahun dulu membuat keputusan untuk menggalakkan pemilikan kereta. Ya, pengangkutan awam kita tak perbaiki. Kita antara yang 10 negeri di seluruh dunia dari segi per kapita pemilikan kereta. Ya, walaupun kecil kereta itu. Ya, tapi memang amat tinggi.
Jadi ini satu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam setahun dua. Ya, tetapi memang kita mesti mengutamakan soal kenderaan awam. Ya, kenderaan awam ini sesuatu yang dan akan mengambil masa. Dan ini juga amat penting dari segi kesihatan. Sebab ramai orang misalnya sekarang menghadapi masalah-masalah masalah udara di lembah Kelang ini menjadi sesuatu yang amat yang kurang sihat lah. Walaupun tidak seteruk nilai nilai di Negeri Sembilan, tetapi memang teruk akibat daripada faktor geografi dan sebagainya yang kita tidak dapat ubah faktor-faktor demikian. Jadi harus sepatutnya sesuatu yang kita patut belajar daripada pandemik ini ialah kita sepatutnya mempunyai satu all of government approach. Seluruh kerajaan, kementerian-kementerian kita harus kerjasama. Jadi ini satu cabaran besar bagi pihak ICU. Sebab selama ini ICU itu boleh dikatakan tidak begitu diutamakan. Tetapi soal koordinasi penyelarasan itu sesuatu yang amat penting. Satu lagi ialah melibatkan masyarakat, melibatkan rakyat sendiri. Dan itu apa yang dikatakan whole of society approach yang kita belajar daripada cara menangani pandemik. Dan itu juga adalah penting dari segi perancangan dan pelaksanaan. Dan ini sesuatu yang amat penting. Jadi saya rasa kita harus memikirkan satu proses di mana memang apa yang dilakukan oleh pegawai kerajaan terutama sekali dalam Kementerian Kewangan itu penting, tetapi mereka harus lebih peka terhadap apa yang dihadapi oleh orang ramai untuk mencari penyelesaian. Dan untuk kerajaan perpaduan ini cabarannya jauh lebih besar kalau dibanding dengan dulu. Soal misalnya perbezaan antara Sabah dan Sarawak dan Semenanjung adalah sesuatu yang penting. Itu saja saya nak ajak Prof Jomo bincang soal federalisme ini. Saya tertarik bila Prof Jomo mengatakan bahawa soal pemilikan itu adalah kesan daripada dasar 40 tahun lalu, dan kita tahu kenapa, kerana Proton ada di situ, Pro 2 ada di situ. Jadi kita ingin menggalakkan pembelian. Walhal saya pernah bangkitkan tentang dasar otomotif tidak adil kepada rakyat Malaysia membeli Proton dengan harga lebih mahal daripada Proton di luar negara. Itu saja pun sudah menggambarkan herotan di dalam dasar yang ada semata-mata untuk mendukung satu syarikat, bukan soal rangsangan kepada ekonomi yang secara menyeluruh. Kita juga tahu cuba untuk memfasihkan rakyat tentang bajet ini sendiri, kerana saya juga mendengar misalnya wanita dapat apa, rasa kecewa wanita tidak disebut, sedangkan bajet ini pembentangannya 3 jam, yang pada hemat saya tak perlu 3 jam pun tak apa, ia harus memberi garis-garis besar saja. Yang penting nanti dokumen itu ada kefasihan untuk memahaminya mengikut sektor dan kementerian. Saya nak beralih kepada Prof Baharum untuk melihat elemen-elemen yang bagus rangsangan, misalnya sektor keuangan Islam. Beberapa kali saya pernah tegur, kejap beri disebut dengan jelas, kejap tidak, dan kali ini kembali disebutkan. Mungkin kerana yang membentangnya Anwar Ibrahim. Prof Baharum. Ini adalah kali pertama saya melihat sejumlah wang diagihkan kepada dua institusi, INSIAF University dan juga Malaysian Islamic Finance Council. Tujuan duit ini diberikan adalah untuk penyelidikan dan pembangunan kewangan Islam. Ini adalah untuk membangunkan kewangan Islam. Seperti mana kita tahu, kewangan Islam kita dulu satu ketika dia tumbuh dengan begitu pesat. Tapi dia dah sampai ke satu arah plateau di mana kewangan Islam ni orang melihatnya hanya mirroring konvensional. Jadi kita perlukan inovasi. Jadi inovasi terhenti kat sini, kreativiti terhenti kat sini, dan PMX melihat ada keperluan untuk diberi rangsangan kembali. Dan PMX percaya bahawa kewangan Islam juga mampu memacu negara untuk lebih jauh lagi. Seperti mana kita boleh mencapai halal hub. Jangan lupa kewangan Islam ini juga adalah halal financing. Saya nak membuat satu kenyataan yang agak kontroversi sikit. Kalau kita kata same water, different glass, rasanya tetap sama. Water juga. Air yang sama, botol berbeza, tetap sama. Kita tak boleh expect hanya kerana kita isikan air itu kepada botol lain maka rasanya berbeza. Jadi mereka-mereka yang duduk di peringkat-peringkat kewangan Islam yang agak tinggi ni sudah 3 dekad, 4 dekad
Jadi harus memberikan jalan, laluan untuk idea-idea baru yang lebih inovatif. Berikan kepada bakat-bakat baru di luar sana. Jadi kita boleh merangsang kembali bahawa kewangan Islam ni adalah satu yang potentially memang besar dan dia mampu memacu ekonomi negara dan kita dapat seiring menggalakkan pertumbuhan kewangan Islam kembali, menjana pertumbuhan ekonomi negara dan seiring sejalan insya-Allah. Setiap ulasan panelis saya malam ni dia sebenarnya membuka pemikiran yang lain, kerana saya teringat Prof baru menyebutkan soalan ini. Saya dahulu PMX, sebelum menjadi PMX juga pernah menyebutkan bahawa Islamic banking sebenarnya bukan Islamic banking, ia adalah halal banking. Hanya penghalalan proses, tapi seharusnya ia membawa satu natijah falsafah yang lebih tinggi. Tapi tak apa, kita berehat dulu dan kembali selepas ini cuba merumuskan tentang Belanjawan 2024 bersama ketiga-tiga panelis. Teruskan kesabaran anda bersama kami. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Dengarlah sayang, ku dendang lagu-lagu yang baru. Buat hidupku kawasan indah, cantik berseri, hargailah selalu. Keringatmu membasahi pipimu, cantik-cantik kawasanku. Engkau hidupku, lupakanlah sementara lelahmu ini. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendam. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak, berkesan literasi digital. Dalam minit-minit berbaki ini kita cuba untuk memberikan suluhan tentang bagaimana pelaksanaannya sementara Belanjawan 2024 telah pun dibentangkan oleh PMX. Saya nak beri ruang ini kepada saudara Syaril. Cabaran untuk pelaksanaan bajet ini. Saya rasa antara cabaran paling utama adalah berkenaan dengan fragmentasi ataupun pertindanan antara agensi. Saya ingin memetik sikit Purva Sanghi, World Bank Economist ke Malaysia. Dia ada tweet semalam. Dia beritahu kata macam antara benda yang perlu di spotlight adalah fragmentation of government programs. Kalau ikutkan, mungkin tak ramai yang tahu, 17 agensi provide 170 social assistance program.
over 70 agensi untuk skills training, 35 agensi untuk SME digitization, ada 30 agensi yang buat investment promotion services. Ini yang Prof Jomo sebut tadi. Dan pada masa yang sama, kalau ikutkan ada 90 lebih government agency yang ada 200 smart app masing-masing yang di-download less than 1,000 pembacaan tentang Malaysia. Pembacaan tentang Malaysia. Bukan tentang negara lain. Kalau kita melihat dalam bajet itu tadi, ni saya rumuskan yang cepatlah. Masih ada lagi nampak ada pertindahan tu, dan saya faham kerana mungkin agensi-agensi ada legacy mereka yang ingin dipertahankan. Tapi saya rasa bukannya tak boleh untuk kita nak in the end single window kan benda itu sebagai satu, asalkan seperti mana yang Prof Yomo sebut, ICU diberi lebih kuasa, ruang dan kuasa untuk gigi dan seterusnya konsep perpaduan itu diterjemahkan terus kepada kita punya Kita tidak boleh menafikan Prof Jomo bahawa belanjawan ini juga akan ada muatan politikalnya, federalism. Sebab selalu saja tunggu-tunggu ni Sabah Sarawak ni akan sentiasa dapat belanjawan pembangunan paling besar. Saya kira sudah 17 tahun itulah yang dilakukan. Jadi saya selalu menghujahkan orang Sabah, orang Sarawak mendapat per kapita besar secara konsisten berbanding kita di sini. Prof Jomo, kesannya kepada ekonomi kewilayahan. Saya rasa yang penting sekarang ini kerajaan perpaduan, dan kerajaan perpaduan ini bukan dirancang dari awal lagi sebelum pilihan raya, tetapi adalah hasil atau akibat daripada beberapa yang telah berlaku, beberapa perkembangan yang telah berlaku. Jadi kita dapati bahawa kalau kita lihat masyarakat Madinah dulu, masyarakat Madinah ini merupakan satu kompromi antara masyarakat kaum Nasrani yang ada sana, kaum Yahudi yang ada sana, kaum Muslimin yang menjadi pelarian pada waktu itu, dan bersama mereka kerjasama dan dalam keadaan yang aman damai untuk membangunkan masyarakat Madinah. Itu sepatutnya menjadi keutamaan bagi apa yang dilakukan oleh kerajaan, iaitu soal perpaduan untuk mencapai kemajuan kita bersama. Dan itulah bagi saya kita dari segi itu boleh dikatakan beberapa langkah yang telah diambil ini kurang berani. Kita tidak ada banyak masa. Kita patut berani pada peringkat awal sebelum menjelang pilihan raya. Pada waktu itu sudah tentu ada kompromi sikit sana dan sebagainya. Ini waktunya untuk berani. 3 tahun, Prof. 3 tahun sebelum mula politicking kembali. 1 tahun dah lepas. Sekarang 1 tahun sudah lepas. Maksudnya tinggal 2 tahun. Dan kita snap election. Itu satu benda yang harus dipertimbangkan. Dia tidak akan tunggu sehingga tarikh akhir. Prof, ada 1 minit setengah kita balik kepada apa yang kesinambungan ke Madinah. Kajian Madani juga mengambil contoh daripada Madinah. Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh PMX adalah yang pertama, ingin memberi sedikit otonomi kepada Sabah dan Sarawak demi sokongan tidak berbelah bahagi daripada Sabah dan Sarawak untuk menunjukkan satu political front political stability untuk pelabur luar. Saya rasa ini bagi saya, seperti mana saya katakan pada awal tadi, belanjawan berhati-hati. Namun saya percaya sedikit sebanyak ini akan memberikan satu signal kepada pelabur luar. This is the right time for you to come in. We are politically stable. Kita ada kerangka ekonomi madani dan berprinsipkan maqasid syariah dan sebagainya. InsyaAllah kita harus menterjemahkan sekarang. So ada plan, terjemahkan dengan pelaksanaan dan jangan lupa ukur dan lapor. Ukur dan lapor itu yang selalu saya bangkitkan. RMK 12 misalnya, kita ada KSP, tapi mengapa KSP itu gagal melakukan intervensi dalam banyak peringkat selepas 12 episod. Dan saya mengamati ucapan Yang Amat Berhormat PMX dalam pembentangkan belanjawan, antara penutup dia yang penting bercakap soal reformasi, kerana temanya reformasi ekonomi. Menarik rambut dalam tepung, jangan sampai tepung berserakan dan rambut terputus, kerana kita berada dalam proses transisi itu. Saya membayangkan tekanan yang dihadapi oleh kerajaan semasa ini, kejutan sekiranya ia dibawa terlalu mendadak, maka mungkin akan mendapat tentangan dalaman bahkan. Dan itu realiti yang cuba saya fahami. Saya ucapkan terima kasih Prof Barom, Syaril dan juga Prof Jomo. Mudah-mudahan sempat lagi untuk kita membincangkan tentu saja dimensi dan sudut pandang yang lebih tajam yang harus kita bawakan untuk episod mendatang. Jumpa lagi. Assalamualaikum, salam muhibah. Jumpa lagi.